الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا
وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada hadrat Allah SWT dengan rahmat limpah kurnia daripadanya, kita dapat bersama-sama untuk bersama-sama dengan saya lah untuk siaran video pada kali ini. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang sudi klik video ni, termasuk juga kepada para subscriber saya. Dan sekiranya channel saya ni bermanfaat kepada insan-insan lain, jangan lupa tekan subscribe, like dan share. Okey, untuk video hari ini sedikit perkongsian daripada saya, iaitu yang saya pernah tulis dalam type dalam blog saya mengenai dengan panduan asas solat Aidilfitri dan juga Aidiladha. Dia lebih kurang sama So seperti biasa, okey, apabila kita nak solat sunat Aidilfitri ni, kita kena lafaz niat lah. Okey, contoh dalam niat dalam bahasa Melayu ni, saja aku menunaikan solat sunat Aidilfitri. Okey, sama ada anda menjadi imam, kena tulis cakap imam lah, saja aku solat sunat Aidilfitri untuk menjadi imam kerana Allah Ta'ala. Dan kepada yang jadi makmum, saja aku solat sunat Aidilfitri untuk menjadi makmum 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, macam biasa selepas dah angkat takbir tu, kita kena baca doa iftitah lah. Okey, macam biasa. Lepas tu kita kena buat takbir Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Okey, macam kita dah semayang tegak macam ni. Okey, Allah baca niat Allahu Akbar. Okey, baca doa iftitah. Lepas doa iftitah tu Allahu Akbar. Kena baca macam tu Allahu Akbar 7 kali lah. Okey, ni pertama. Lepas tu dalam kita punya bacaan tu ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okey, kali kedua Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketiga, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Keempat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kelima, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Keenam, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okey, dan terakhir sekali Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okey, baca perlahan lah. Ini saya tunjuk contoh demo je. Okey, untuk mudah faham. Okey, lepas dah baca 7 kali tu, kita mulai dengan surah Al-Fatihah lah macam biasa. Surah Al-Fatihah.
Kemudian dengan apa saja surah lazim yang kita biasa baca, Allahu Ahad ke, Qul Falaq ke, okey. Kemudian macam biasa rukuk, lepas tu iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, dan juga sujud kali kedua macam biasa. Itu macam biasa. Yang beza tadi lepas doa istiftah tu kita kena baca kena laungkan takbir 7 kali secara berselang-selang. Lepas tu ada doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okey, lepas tu kebiasaannya selepas bangkit dari sujud menuju rakaat kedua dengan takbir, okey, bangun Allahu akbar. Yang rakaat kedua ni yang saya punya pengalaman lah, kadang-kadang imam pun terlupa nak baca. Tapi dia tak membatalkan sembahyang lah. Tapi kena tanya ustaz yang lebih lanjut lah. Okey, yang terlupa tu kena buat sujud sahwi ke apa sebagainya lah untuk ganti balik lah yang tertinggal tadi. Okey, yang kita sambung balik yang rakaat kedua tu. Okey, kita takbir Allahu akbar, bangun Allahu akbar 5 kali. Ini kali pertama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okey, Allahu akbar. Yang kedua subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okey, yang ketiga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Keempat Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan terakhir Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okey, dah habis yang itu, baca dengan tertib dan perlahan-lahan. Itu saya tunjuk contoh je. Lepas 5 takbir tu baru baca Al-Fatihah. Yang tadi tu boleh bangun daripada sujud tadi, kebanyakan imam tu kadang-kadang terlupa kan. Tu ialah kita manusia ni tak sempurna. Bila terlupa tu perkara biasalah. Tapi itulah, kena ingatlah rakaat yang kedua tu ada 5 kali takbir. Kali pertama 7 takbir, kali kedua 5 kali takbir. Baca yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okey, lepas tu dah habis yang tu baca Fatihah, baca surah pendek, surah lazim. Tak payah panjang lah kan sebab dia hari apa? Solat sunat Aidilfitri. Okey, macam biasa lepas tu kita rukuk, kita iktidal, kita sujud, duduk antara dua sujud. Okey, lepas tu sujud kali kedua dan duduk tahiyat akhir. Kemudian bacalah tahiyat akhir sehingga habis dan bagilah salam. Okey, maknanya bila dah habis salam tu dah selesailah solat sunat Aidilfitri kita. Benda ni kena selalu diingatkan. Kalau macam saya pergi semayang di masjid, di Masjidun Aim Taman Sri Setia ni, memang kadang-kadang yelah kita lakukan solat sunat Aidilfitri ni setahun sekali, atau lepas tu yang kali kedua kita solat masa hari Aidiladha. Jadi bila nak sebelum solat tu memang ada tazkirah ringkas lah. So waktu yang saya tulis penulisan dalam blog ni tahun 2020 pun, ialah waktu saya nak buat solat sunat Aidilfitri bersama ahli keluarga, masa tu PKP lagi kan, PKP 2.0 lah. Saya buat tazkirah sikit dengan keluarga cara pelaksanaan solat sunat Aidilfitri. Kena ingatkan balik lah. Okay. Saya fikir setakat itu untuk tajuk subtopik ni lah. Okey, insya-Allah kejap lagi kita sambung yang topik yang lain pula depan ni insya-Allah. Okey, tunggu sebentar. Alhamdulillahirabbil-alamin. Terima kasih kerana sudi klik video ni dan kerana anda sudi untuk menonton video ni untuk ilmu yang seterusnya, perkongsian untuk hari ini. Okey, tadi kita bincangkan tentang solat sunat Aidilfitri. Okey, itu macam biasalah. Cuma beza waktu PKP tu kita tak jadi makmum. So kita sebagai seorang suami kena jadi imam lah solat sunat Aidilfitri. Jadi itu cara panduan asas lah. Cuma bezanya waktu PKP tu kita jadi imam. Okey. Yang kedua ni kita bincangkan sikit tentang khutbah raya ringkas. Jadi saya pernah menaik artikel ni dalam blog saya pada 23 Mei 2020. Jadi khutbah raya ringkas ni masa ketika itulah, daripada tahun pertama 2020 hingga tahun kedua 2021.
Cuma 2022 ni dah kita kembali pada endemik, jadi tak perlu nak buat lah. Ni sekadar pengetahuan sabilan. Manalah tahu akan datang kena buat balik kan. Jadi bila anda kena buat balik benda yang sama ni, kita tak tahu bila. Cara dia macam ni lah, khutbah raya ringkas. Selalu kita dalam khutbah raya, khutbah Jumaat tu kita dengar ada tertib dia kan. Mula dia khutbah pertama macam mana, khutbah kedua macam mana. Ni khutbah raya ringkas sewaktu kita menghadapi PKP lah, Perintah Kawalan Pergerakan. Okey, yang ini khutbah raya ringkas ni untuk khutbah pertama, yang jadi khatib untuk imam, sebagai khatib dan imam untuk keluarga masing-masing lah pada ketika PKP tu. Okey, yang khutbah pertama ni kena baca takbir Allah takbir Allahu Akbar tu 9 kali. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. 9 kali. Walillahil hamd. Okey, lepas tu baca terus alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Okey, asyhadu an la ilaha illallah la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini macam kita mengucaplah asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya baca terlambat sikit, tak nampak. Okay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ni kita biasa dengar dalam khutbah Jumaat. Okey, ni mula terus kita punya khutbah ringkas je. Ahli keluarga yang ku sayangi sekalian, ataupun isteriku yang ku sayangi. Okey, marilah kita sama-sama bersyukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan limpah serta rahmat serta kurnia daripadanya kita masih berada pada hari ini dan kita diberi peluang berhari raya walaupun di rumah dan tidak seperti di tahun-tahun lepas. Kita juga diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalani ibadah di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita, terutamanya puasa kita, diterima dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang selepas pada teks pendek tadi, baca pula ayat auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surah. Contoh paling pendek surah Al-Asr, wal as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Okey, sadaqallahul azim. Okey, maksud surah tu, penerangan daripada surah pendek kita ambil untuk ubah tu, demi masa sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Okey, sambung balik teks pendek tadi. Ahli keluarga yang dirahmati Allah ataupun isteriku yang dirahmati Allah, Allah menyatakan bahawa kebanyakan kita adalah orang yang rugi kerana masih banyak perintah Allah yang belum dapat kita tunaikan. Maka Allah menyuruh kita sentiasa berada di jalan yang benar dan Allah juga menyuruh kita supaya sentiasa bersabar. Okey, lepas tu dia baca sikit-sikit. Barakallahu li walakum bil Qur'anil azim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Okey, berat sebentar. Biasaannya bila baca yang ayat tu duduk, tadi berdiri, kita pegang kita punya ni, kalau tak ada tongkat pun tak apa. Okey, duduk, berehat sebentar sebelum masuk ke khutbah kedua. Okey, lepas tu bangun, sambung ke khutbah kedua. Khutbah kedua ni kita baca takbir, tapi dia punya jumlah bukan 9 lah, ni dah 7 ni. Okey, Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Okey, lepas tu baca sedikit dia punya ni. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Baca macam apa ni? Kita ni mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, selawat pada Nabi. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa khulu ma
as-sadiqin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Okay, lepas tu doa ya Allah, kurniakan taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua. Hindarkanlah kami dari segala penyakit termasuklah wabak COVID-19 ini. Selamatkanlah kami dan keluarga kami dan juga jauhkanlah negara kami ini dari mara bahaya dan bala bencana. Okey, lepas tu doa penutup ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Okey, lepas tu ada takbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Okey, itu selesai kita buat sedikit perkongsian ilmu mengenai dengan khutbah ringkas yang pernah kita buat ataupun akan datang mungkin kita akan buat lagi, tak tahu bila. Jadi sebagai persiapan saya dah tuliskan semua dalam blog saya dan saya rakam ke dalam video untuk mudah lebih kefahaman. Dan sekiranya ada apa-apa rujukan boleh tengok pada link yang saya tunjukkan dalam video ni lah, di komen ni nanti insya-Allah. Okey, kita sambung sebentar lagi dengan tajuk yang lain pula selepas ni ya. Okey, harap anda bersabar dan tunggu sebentar. InsyaAllah kita sambung semula selepas ni. Okey, alhamdulillahirabbil-alamin. Okey, kita sambung untuk tajuk yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan amalan-amalan pada Hari Raya Aidilfitri. Okey, yang pernah direkodkan dalam hadis Nabi ya. So dekat sini saya pernah tulis dalam saya punya blog. Okey, saya kongsikan juga sebagai info bermanfaat kepada anda. Okey, yang ni saya tulis setahun selepas yang pertama tadi, iaitu mengenai solat dan khutbah ringkas. Ini setahun selepas tu saya tulis taip pada 12 Mei 2021. Jadi apakah amalan-amalan yang sesuai dilakukan pada Hari Raya Aidilfitri? Maksudnya hari pertama Hari Raya Aidilfitri tu. Di sini saya rekodkan ada 9 perkara yang kita kena buat lah. Okey, yang saya akan huraikan satu persatu. Okey, yang perkara pertama ialah mandi. Yang kedua ialah kita berhias dan berwangian. Yang ketiga ialah makan sebelum keluar solat. Okey, yang keempat, solat di tanah lapang. Yang kelima, wanita juga dianjurkan solat Aidilfitri. Yang keenam, berjalan kaki ke tempat solat dan bertakbir sehinggalah solat Aidilfitri. Yang ketujuh, pergi dan pulang menggunakan jalan yang berlainan. Ke-8, menguatkan suara ketika takbir. Okey, yang ke-9, ucapan pada hari raya. Ada 9 ya. Okey, saya uraikan satu persatu. Untuk perkara pertama ialah mandi. Okey, dalam ni diterangkan sesungguhnya Abdullah bin Umar mandi terlebih dahulu sebelum keluar ke tempat solat. Okey, diriwayatkan hadis riwayat oleh Abdul Razak. Okey, nombor 5754. Dalam catatan ni lah. Okey, untuk yang kedua, okey, berhias dan berwangian. Okey, satu kenyataan yang direkodkan ialah, wahai Rasulullah SAW, ambillah ini dan berhias-hiaslah dengannya pada kedua hari raya dan untuk menyambut kedatangan perutusan. Okey, hadis riwayat Al-Bukhari nombor 886 dan juga Muslim nombor 2066. Tu amalan yang kedua. Amalan yang ketiga sewaktu Aidilfitri, Hari Raya Aidilfitri yang pertama, okey, makan sebelum keluar solat. Okey, dia punya penerangannya ialah sesungguhnya Rasulullah SAW dia akan keluar ke tempat solat sehingga baginda memakan beberapa biji tamar. Okey, direkodkan oleh hadis riwayat Al-Bukhari nombor 953. Okey, yang keempat. Okey, yang makan sebelum keluar solat tu, itu untuk amalan solat sunat. Maknanya amalan untuk Hari Raya Aidilfitri. Kalau Aidil Adha lain. Dia kena solat dulu, balik baru makan. Sebab lepas tu nak buat ibadat korban. Jadi berbeza ya. Yang saya faham tu lah.
So kalau nak tahu lebih lanjut kena rujuk balik alim ulama ataupun ustaz lah. Okey, kita pergi kepada perkara keempat, solat di tanah lapang. Sesungguhnya Rasulullah SAW pada hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidiladha menuju ke tempat solat tanah lapang dan baginda memulakan dengan solat. Okey, yang ini direkodkan oleh hadis riwayat Al-Bukhari nombor 913 dan juga Muslim nombor 889. Okey, bagaimana pula dengan yang kelima? Okey, yang kelima ialah wanita juga dianjurkan untuk solat Aidilfitri. Okey, penerangan ayat ni ialah kami telah diperintahkan untuk mengeluarkan remaja-remaja dan wanita-wanita yang baligh pada kedua hari raya untuk menyaksikan kebaikan serta dakwah kaum muslim dan diperintahkan kepada wanita-wanita haid untuk menjauhkan diri daripada ruang solat. Direkodkan hadis riwayat Al-Bukhari nombor 970 dan juga Muslim nombor 890. Okey, bagaimana pula dengan perkara yang keenam? Okey, perkara yang keenam ialah berjalan kaki ke tempat solat dan bertakbir sehingga solat Aidilfitri. Okey, penerangannya adalah daripada sunnah kamu keluar dari hari raya dengan berjalan kaki. Direkodkan oleh hadis riwayat At-Tirmizi nombor 530 dan Ibnu Majah nombor 161. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika keluar pada hari raya Aidilfitri, Rasulullah SAW bertakbir sehingga tiba di tempat solat dan sehingga menunaikan solat. Apabila selesai solat, baginda menghentikan takbir. Direkodkan oleh hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah nombor 5621. Ini semua amalan-amalan yang direkodkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Okey, bagaimana pula dengan perkara ketujuh? Perkara ketujuh ialah pergi dan pulang menggunakan jalan berlainan. Okey, diterangkan untuk perkara ini ialah Nabi SAW apabila hari raya, Rasulullah SAW mengambil jalan yang berlainan. Iaitu maksudnya ketika pergi dan balik daripada menunaikan solat sunat Aidilfitri. Okey, direkodkan oleh hadis riwayat Al-Bukhari nombor 986. Okey, bagaimana pula dengan perkara ke-8? Amalan-amalan yang patut dibuat sewaktu hari raya Aidilfitri, iaitu menguatkan suara ketika bertakbir. Okey, sesungguhnya Ibnu Umar apabila keluar menuju tempat solat di hari raya Aidilfitri dan Aidiladha, iaitu menguatkan suara beliau ketika bertakbir sehingga tiba di tempat solat, kemudian beliau meneruskan takbir sehingga imam tiba. Direkodkan oleh hadis riwayat Ad-Daraqutni 2/45 lah. Okey, apakah dia amalan yang terakhir pada hari raya Aidilfitri? Okey, dan keterangan dia ialah telah sabit daripada sahabat radhiyallahu anhu bahawa apabila mereka bertemu di hari raya, mereka mengucapkan serta mendoakan dengan berkata, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kamu. Hadis diriwayat oleh Daraqutni 2/45. Okey, ini sedikit perkongsian juga ya. Selain daripada amalan tu ialah lafaz takbir hari raya. Jadi kita boleh masuk pergi kepada keterangan dia lah. Hari raya Aidilfitri tiba lagi. Antara ibadah yang sunat dilakukan semasa menyambut kedatangan Syawal adalah dengan membanyakkan takbir memuji Allah Subhanahu Taala. Adakah anda mencari teks bahan takbir sini? Okey, di sini bagi panduan, ni cerita ayat je lah. Okey, lafaz takbir hari Aidilfitri berikut adalah takbir hari raya Aidilfitri. Okey, saya terus pergi pada maksud dia. Okey, artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. 3 kali ya. Tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dan segala puji hanya milik Allah. Ini bacaan dalam tulisan Rumi lah. Kalau yang tak faham tulisan Jawi ni kan. Allah Akbar 3 kali. Lepas tu la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Okey, lepas tu yang Allahu akbar walillahil hamd tu panjang sikit lah dia punya takbir dia, iaitu Allah Maha Besar dengan segala kebesaran. Segala puji bagi Allah dengan sebanyak-banyak puji. Dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan petang. Tiada Tuhan melainkan Allah dan kami tidak menyembah selain kepadanya. Dengan memurnikan agama Islam meskipun orang-orang kafir membencinya. Alhamdulillah. Tiada Tuhan melainkan Allah dengan keesaannya. Dia zat yang menepati janji. Zat yang menolong hambanya dan memuliakan bala tenteranya dan menyiksa musuh dengan keesaannya.
tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dan segala puji hanya untuk Allah. Yang ni dia punya takbir dalam rumi. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi burta wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarika illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun la ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa azza jundahu wa hazaman ahzaba wahdah la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Tu dia punya ayat dia lah. Okey, ni jom kita sama-sama banyakkan takbir pada 1 Syawal. Masuk saja malam raya kita disunatkan untuk bertakbir, berzikir, memuji Allah Subhanahu Taala dan juga sebagai tanda kemenangan kita setelah berpuasa selama sebulan. Okey, daripada saya sendiri dengan ucapan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Okey, ada sikitlah soal jawab kat sini. Ada 4 soalan. Soalan yang biasa ditanya. So, apakah sunnah pada 1 Syawal? Jawapan dia ialah makan ataupun sarapan sebelum mengerjakan solat Hari Raya. Okey, soalan kedua, berapakah rakaat solat Hari Raya? Dia solat Hari Raya ni dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Solat sunat Aidilfitri dan juga solat sunat Aidil Adha, 2 rakaat juga. So, bilakah khutbah solat Hari Raya dibacakan? Khutbah dibaca selepas menunaikan solat. Berbeza ya. Kalau solat Jumaat, dia khutbah baca dulu, baru solat. Kalau Hari Raya Aidilfitri dan Aidil Adha, dia solat dulu. Lepas takbir, solat dulu, baru khutbah. Tapi ada setengah yang kurang ilmu agama lah. Bukan maksud dia jahil kan. Bila dah habis solat tu, terus balik. Dia punya sepatutnya peraturan dia lepas dah habis solat dengan imam solat sunat Aidilfitri, Aidil Adha tu, tunggulah dulu dengan khutbah. Habis dengan khutbah, barulah balik. Kalau yang tidur tu wallahu alam lah. Kalau sepatutnya kalau dengar khutbah ni janganlah tidur kan. Kuranglah pahalanya. Okey, yang terakhir, bolehkah solat Hari Raya ni didirikan bersendirian? Jawapannya apa? Boleh. Ni pautan untuk link ini saya akan sertakan sekali juga dengan yang lain sebelum ni punya perkongsian dalam video ini. Jadi, apakah pandangan anda semua mengenai video perkongsian pada hari ini? Saya alhamdulillah bersyukur kepada hadrat Allah Subhanahu Taala sebab 2 tahun kita menempuh dugaan menghadapi COVID-19, iaitu bermula pada tahun 2020. Okey, kita mengalami perintah kawalan pergerakan yang ketat. Kemudian masuk tahun kedua kurang ketat lah, tapi masih dalam kena mengamalkan penjarakan sosial, norma baru. Jadi bila dah masuk Hari Raya tahun ni 2022, kita dah ada sedikit kelonggaran dan kes-kes baru pun dah semakin kurang dilaporkan juga, tapi masih kurang. Cuma yang sedihnya bila kita dah masuk tahun ini, ada rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, ibu bapa kita ataupun saudara mara kita lah yang dah pergi meninggalkan kita, pergi menemui Ilahi. Jadi kepada yang berada dalam situasi tersebut tu, saya mengucapkan salam takziah dan kita sama-sama berdoa. Sebab sekarang ni kita dah bukan waktu PKP lagi, dah waktu endemik. Jadi tak ada masalah untuk kita berziarah saudara mara. Cuma berhati-hatilah, kena pakai pelitup muka lah kalau masih tak sihat tu. Kalau dah sihat nak buka tu, terpulang lah. So kalau ada macam simptom-simptom semua tu, pakai pelitup muka, jumpa saudara mara. Kalau nak salam boleh, tapi cuci tangan lah. Kita mana yang amalan-amalan baik sewaktu yang kita hadapi PKP tu, kita gunakan semula lah. Kemudian boleh ziarah kubur. Pergilah ziarah kubur kan, kita bacakan doa. Okey, macam saya sendiri sepanjang tempoh 2 tahun PKP ni, dan sekarang dah tak ada PKP dah, alhamdulillah. Saya telah kehilangan seorang sahabat saya, sahabat rapat, tapi duduk di Johor lah. Sahabat rapat saya, waktu PKP dia meninggal. Yang kedua ialah ibu mertua saya sendirilah, iaitu Yung Kamariah binti Muhammad.
apa-apa pun, okey, kita perlu teruskan kehidupan kita dan kita sama-sama berdoa kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala supaya sekiranya diturunkan dugaan, biarlah kita diberikan kekuatan untuk menghadapi segala dugaan dan cabaran hidup, okey, sepanjang kita bernafas di dunia ni lah. So anda semua jangan berputus asa, teruskan kehidupan macam biasa dan jangan putus doa dan jangan putus amalan solat lah. Sebab itu cara kita dekatkan diri dengan Allah SWT. Biasanya kita dekatkan diri dengan Allah bila dalam kesusahan, tapi tak ramai yang bila dalam keadaan kesenangan kita dekatkan diri dengan Allah. Kurang. Jadi selepas ini, termasuk diri saya sendirilah, maksudnya bila nak keadaan senang pun kita kena ingat sentiasa pada Allah Ta'ala. Sebab kita tak nak bila kita dah lupa pada Allah, bila sampai ketikanya Allah pun lupa kat kita. Sebab silap kita sendirilah. Tak termasuk jugalah saya pun ada kesilapan saya sendiri. Dan sepanjang saya mengendalikan channel lah ataupun video ni, yang mana tu kurang ke, terlebih ke, terkasar bahasa ke, saya ucapkan ribuan minta maaf lah. Saya menyusul 10 jari pada Hari Raya Aidilfitri ni. Dan maksudnya selepas ni insyaAllah kita teruskan kehidupan kita macam biasa. Dan insyaAllah lah kita doa apa yang kita buat tu didorai dan dirahmati oleh Allah SWT, insyaAllah. Okey, saya rasa cukup setakat ini saja dulu perkongsian saya pada kali ini. Nantikan perkongsian saya yang lebih menarik lagi pada video yang akan datang, insyaAllah. Okey, sekian dulu buat hari ini dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.